banyak pula saya menceloteh kat sini kan. Seterusnya tuan-tuan, saya nak bawa satu cerita. SPRM siasat anak bekas Perdana Menteri berhubung aktiviti perniagaan. SPRM dilaporkan telah memanggil anak kepada seorang bekas Perdana Menteri bagi membantu satu lagi siasatan berhubung aktiviti perniagaannya. Memetik sumber yang rapat dengan siasatan itu, akhbar The Star melaporkan individu itu disoal siasat selama beberapa jam. Kenyataan telah dirakam dan saya percaya akan ada sesi lain dengannya, kata sumber itu. Utusan Malaysia pula melaporkan individu berkenaan adalah anak kepada seorang bekas Perdana Menteri. Dia dipanggil untuk disoal siasat pada pukul 10 malam di ibu pejabat di Putrajaya. The Star berkata nama lelaki itu disenaraikan dalam Panama Papers, tetapi tidak dapat dipastikan jika SPRM sedang meneliti dakwaan yang dibuat. Panama merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan firma guaman pada 2016. Ketika itu Malaysia kini melaporkan ada 3 orang anak bekas Perdana Menteri yang terlibat, yang disebut di dalam Panama Papers. Yang pertama adalah Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib. Yang kedua adalah Fakri, anak sulung Muhyiddin Yassin, serta Mirzan, anak sulung bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum itu, dalam satu laporan lain dikatakan bahawa Daim dan Halim Saad juga antara mereka yang disiasat, tetapi mereka membungkam, berarti kata tak cakap apa-apa lah tentang siasatan SPM. Bekas Menteri Kanan Daim dan juga ahli perniagaan Halim Saad tidak menjawab sebarang soalan berhubung siasatan SPRM terhadap dakwaan penyelewengan dana awam bernilai 2.3 bilion. Malaysia kini menghubungi kedua-dua mereka selepas sumber peringkat tertinggi mengesahkan bahawa Daim dan Halim telah dipanggil. Mereka ialah Daim dan Halim menurut sumber itu. Bagaimanapun, sumber berkenaan enggan mendedahkan kerana dianggap sensitif. Malaysia kini menghubungi pejabat kedua-dua mereka untuk berbuat ulasan dan beberapa soalan. Bagaimanapun, tiada maklum balas diberikan. Tuan-tuan, bila kita bercerita tentang Islam, tuan-tuan, Islam ni dia ada private rights. Dia ada hak peribadi kita, di mana hak peribadi kita tu antara kita dengan Tuhan, dan bukan untuk kita nak mengintai peribadi orang. Tetapi dia ada juga public rights. Apa public rights? Antaranya adalah kita kena jangan riba, kita kena berteras rasuah. Dan kalau kita nak lihat, saya ada buat satu video panjang dahulu kan, kenapa orang terlalu obses nak jatuhkan Anwar Ibrahim. This is exactly what I mean. Bekas anak Perdana Menteri diheret, Taikun diheret. Kita lihat bagaimana dia orang menggunakan dalam perkara ini digunakan. Dan kita lihat juga, kita tahu apa yang berlaku. Dan ini, this is just the tip of the iceberg. Ini baru permulaan, tuan-tuan. Selepas ini kita akan nampak lagi, akan ada pendedahan demi pendedahan. Yalah, of course kita tak boleh nak terus keluar semua, sebab kita tak nak nanti siasat rupanya bukti tak cukup, kita tak nak. Dan pendedahan ini membawa kepada 3 orang. Dan saya boleh sebutlah, hari tu saya pernah sebut Datuk Roy telah pun ditangkap. Kalau tuan-tuan perasan, Datuk Roy telah ditangkap. Ada sumber mengatakan bahawa antara yang terlibat dengan Datuk Roy ini juga adalah anak Muhyiddin Yassin, iaitu Fakri tadi, yang disebut di dalam Panama Papers. Ada yang disebut. Saya baca tentang Datuk Roy. Jana Wibawa, pegawai SPRM Datuk Roy diheret ke mahkamah esok. Seorang individu dikenali sebagai Datuk Roy akan didakwa di mahkamah. Peguam lelaki itu Fahmi Moin ketika dahulu mengesahkan perkara itu. Ia membabitkan kesalahan meminta, menerima atau bersetuju untuk menerima suapan untuk diri sendiri atau orang lain sebagai dorongan atas ganjaran atas sesuatu transaksi. Kata Fahmi menambah, Datuk Roy dan pegawai SPRM terbabit akan menghadapi 2 pertuduhan. Datuk Roy itu juga menghadapi 1 lagi pertuduhan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Lelaki terbabit ditahan setelah menyerah diri kepada SPRM untuk membantu kes skim Jana Wibawa. Dia kemudian dikenakan perintah reman beberapa kali oleh Mahkamah Magistrate. Pihak pendakwa setakat ini sudah mendakwa 3 ahli politik, termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Muanjan, berhubung skim Wajana Wibawa. Nah, yang menariknya nanti, tuan-tuan, kenapa saya kata demikian? Adakah Datuk Roy akan nak buat plea bargain?
Sebab salah satu nama yang dikaitkan dengan jana wibawa ni juga adalah anak Muhyiddin Yassin. Tetapi dikaitkanlah, saya daripada sumber yang saya baca, dikaitkan. Tapi sama ada sangkut atau tidak, kita tak tahu. Kita kena tunggu. Dan bila cerita tentang anak bekas Perdana Menteri tadi dipanggil SPRM, saya ingat tak, saya dulu saya pernah cakap ada satu nama yang besar itu kan. Tuan-tuan boleh conclude sendirilah, saya malah nak sebut. Tuan-tuan conclude macam tu. Tapi kita tengoklah pengumuman nanti. Sebab dia membuat skim besar. Dan saya dengar ada orang kata lah, Datuk Roy ni orang PAS, betul ke? Itu saya tanya soalan tu, betul ke dia orang PAS? Naik tuan-tuan Anwar Ibrahim naik ni je, ramai gila yang mula dah kena. Kan? Ramai gila yang mula dah kena. Akhir sekali, saya nak buat cerita tentang ada tak kemungkinan bahawa kabinet Anwar Ibrahim akan dirombak selepas PRM. Anwar akan buat pembersihan selepas PRM, kata sumber. Perdana Menteri berhasrat menyingkirkan beberapa menteri tidak kompeten dan pegawai kanan awam dalam rombakan besar-besaran. Perdana Menteri difahamkan akan merombak jemaah menteri, namun terlebih dahulu melaksanakan pembersihan melibatkan jawatan kanan awam menurut sumber terdekat. Sumber yang enggan didedahkan identiti berkata Anwar berharap menyingkirkan ahli jemaah menteri tidak berprestasi selain berkemungkinan memberi keutamaan pembersihan di dalam kementerian dengan menukar ketua usaha dan ketua pengarahnya. Anda boleh menukar kerajaan, anda boleh menukar menteri, tetapi jika anda tidak menukar orang di dalam, tidak akan ke mana. Menteri tertentu, terutama dari Pakatan Harapan, tidak mengetahui apa yang mereka sedang lakukan sekarang. Justru perlu ada pembersihan, kata sumber itu. Bagaimanapun, sumber berkata melaksanakan perubahan di peringkat kementerian tidak memberi banyak perbezaan jika pegawai tidak kompeten masih berada di dalam perkhidmatan awam. Ia merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Apa guna menukar menteri kalau tidak menukar sistem, katanya. Selangor Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu perlu mengadakan PRN dijangka pada Julai. Okey, saya komen ini dulu. Ya, sebenarnya ura-ura saya dah dengar tentang benda ni dalam beberapa minggu dah lepas lah. Bahawa ada kabar angin mengatakan rombakan kabinet akan berlaku. Sebab itu, sebab benda ni dah keluar berita, jadi saya boleh sebut lah. Sebab itu, kalau tuan-tuan perasan dahulu, beberapa minggu lepas, saya ada buat satu video live saya bercerita tentang level prestasi menteri-menteri. Saya kata tahap 1 siapa? Saya letakkan kelas 1 lah, kelas 1. Saya bagikan kepada 5 kelas. Kelas 1 ni terbaik, kelas 5 ni bagi saya teruk lah. Ini bagi saya, bukan bagi Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim mungkin pendapat dia lain. Tapi bagi saya kelaskan kepada 5. Kelas 1 ni terbaik. Saya letak situ Anthony Loke, Salahuddin Ayub, saya letak situ Rafizi Ramli. Saya letak dalam kelas 1 ni juga saya letak situ Ngah Koming, saya letak dalam kelas 1. Dalam kelas 2 saya letak orang seperti siapa saya letak itu ni Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh. Saya letak dalam kelas 2 ni, saya panggil second upper lah. Ni second upper, second lower, third class, ni fail. Kan? Saya letak macam Hana Yoh. Saya letak juga ada siapa lagi saya letak itu? Ada beberapa nama lah saya letak. Hana Yoh. Lepas tu siapa adalah 2-3 nama saya tak ingat dah. Kemudian kelas ketiga saya letak yang ni Nik Nazmi. Saya letak kelas ketiga, second lower, Nik Nazmi. Saya letak juga antara kelas ketiga ni yang bagi saya Menteri Pendidikan Fadlina, Menteri Kesihatan Dr. Zaleha. Kan, still room to improve lah. Dia tak adalah kelas ketiga, dia panggil second lower. Dia at the third level tapi second lower. Kemudian yang kelas ketiga hampir fail, antaranya adalah Fahmi Fazil. Siapa lagi saya letak kelas ketiga? Mat Sabu, Menteri Pertahanan, saya letak kelas ketiga, third class. Fail saya tak nampak lagi lah. Yang ni kalau Anwar dah announce nanti dia fail lah. Tapi saya tak letak siapa-siapa fail lagi. Tapi saya letak kelas ketiga. Mereka semua taklah fail, tapi yet to be improved.
Kena improve. Okay. So siapa yang akan jatuh nanti? Saya dah namakan tadi saya dah letak nama-nama tadi. So adakah orang ni selamat is, adakah orang itu jatuh is, adakah orang ni, yang tu saya no comment lah. Walaupun adalah ura-ura menyebut nama ni akan gugur, nama ni akan, kalau benar rombakan kabinet ni dia berlaku kerana prestasi yang kurang memuaskan, Zafrul umpamanya saya letak dia sebagai Zafrul saya letak second lower. Macam Calikang apa semua tu, dia kabinet macam menteri yang terlalu kecil. Even Rafizi pun, walaupun dia kementerian dia kecil, tetapi dia berjaya buat benda yang besar dengan resources yang limited. Sebab tu saya letak dia first class. Ada orang kata, Rafizi tak buat apa-apa. Yelah, sebab kementerian dia buat tu je. Kalau saya lah dibagi pilihan, lebih baik Rafizi tu diletak di SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Di situ tempat dia paling sesuai. Sebenarnya Rafizi tak sesuai Menteri Ekonomi dengan keadaan dia sekarang ini. Dia Menteri Ekonomi tapi dia tak ada kuasa apa-apa, tuan-tuan. Dia ada 3 je kementerian: Teraju, EPU dengan DOSEM. Ni semua, itu semua peringkat kajian, bukan peringkat dasar pun. Kajian-kajian je. Tapi kalau nak betul membuat impak dan perubahan, Rafizi kena letak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Kan? Tak apalah letak Fahmi Fazil Ekonomi pun tak apa. Ini pendapat saya. Takkan rakyat Malaysia pun tak bagi pendapat saya. Bagi yang parti-parti lain, bagi UMNO dan sebagainya, kita letak tepi lah. Timbalan-timbalan saya tak nilai timbalan-timbalan. Tapi satu timbalan yang bagi saya sangat tidak memuaskan adalah timbalan Menteri Pendidikan lah. Timbalan Menteri Pendidikan sangat tidak memuaskan daripada DAP tu. Bagi saya yang tu wajar ditukar. Tapi yang timbalan-timbalan lain saya tak nilai. Saya nilai menteri je, sebab timbalan ni still timbalan je. Kan? Itu pendapat saya. Tapi adakah benda ni akan berlaku, benar-benar berlaku? Wallahualam. Kan? Ini pun daripada dalam. Ini nakal budak ni kan. Dia dedahkan kepada wartawan ni perbincangan kita daripada secara dalaman. Tapi since dah keluar berita, saya pun boleh cerita lah. Dah keluar berita kan. Kalau tak keluar berita, takkan saya nak cerita. Itu saya terfikir juga, nak cakap tak cakap. Since dah keluar berita, maka saya cakap. Oh, engkau lah yang dedahkan tu Is, bukan aku. Bukan aku. Bukan saya. Terima kasih 10,000 orang yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kerana terus menonton, insya-Allah. Itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa di TikTok. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.